This call is now being recorded. Okay, this one. Okay. Minggu lepas, Isnin lepas kan? So saya suruh awak buat prepare magnesium carbonate. So ada beberapa orang sahaja yang hantar. Yang lain diam tanpa khabar berita. So ni saya ambil contoh sebab Dayang bawa hantar kan. So nama awak paling atas sekali. Saya malas nak scroll bawah dah. Saya ambil contoh awak punya je lah Dayang Syairah cantik tulisan. Okay. So outline method to prepare magnesium carbonate. So kalau tak nampak dengan jelas awak boleh pinch screen awak untuk zoom. Okay, untuk zoom. So kalau awak tengok dekat sini apa yang dia buat. Okay, so first dia tentukan dahulu sama ada magnesium carbonate ini soluble ke insoluble. So dia jawab insoluble. So kita tahu kalau insoluble salt, okay, we use double decomposition method. Okay, where soluble salt, okay, when they exchange their partner, they will got insoluble salt and soluble salt. So dekat sini, ni jalan kerja dia saja okay, jalan kerja dia sahaja. So this one is the answer. So kalau dalam exam, this one dengan this one awak tak perlu tulis. Awak terus tulis yang ini, okay? Kalau dalam exam. Boleh sayang? Okay? So terus tulis yang ini. So magnesium nitrate, okay, react with sodium carbonate, you will got magnesium carbonate and 2 mole of sodium nitrate. So ini hanyalah gambaran sahajalah, diagram dia macam mana awak nak dapat idea untuk pindahkan lah jawapan dia. So okay, saya zoom in lagi. So dekat sini, okay, dia kata fill up a beaker with 50 cm cube magnesium nitrate. Okay, betul. Okay, so fill up another beaker. Okay, kemudian dia mix both solution and stir the mixture. 2 layer, okay, are formed. Kemudian filter. Kemudian rinse, precipitate with distilled water. Kemudian dry, precipitate by pressing between the filter paper between the two filter paper. Saya tertinggal. Okay, between the two filter paper. Kemudian kita ada equation. Okay, so this one is good. Okay. So awak boleh check lah. Okay, boleh check jawapan awak. Okay, betul ataupun salah. Okay, kelas? Boleh? Boleh kelas? Betul ataupun salah jawapan awak? Ada sebarang masalah? Ada sebarang masalah untuk dibincangkan? Kelas? Diam je ni. Dengar tak ni saya ajar ni? Ayo korang ni, makin hari makin pendiam, pemalu semua. Tak ada bunyi-bunyi suara. Paling senang lah. Faham angkat tangan? Malu sangat dah bunyi suara. Okay, good. Bertuah budak-budak ni. Kalau suruh bunyi suara, diam je semua. Okay. So, okay, boleh Faham So, hari ni kita sambung lagi. Okay, kelas kita. Okay, dengan method yang lain. So, before ni awak dah belajar, okay. So, kita recall je balik. Okay, kita recall balik Jangan bimbang. Okay, flow chart yang saya ajar itu kan. Flow chart sama ada kita nak tentukan bahawa apa method yang kita akan gunakan untuk kita punya preparation of salt. Okay, so soalan yang pertama, you should ask, is salt soluble? Okay, so is salt soluble? So the answer, they will got yes or no. So kalau no, awak tahu dia akan menggunakan double
decomposition method. Kita dah belajar hari tu, sama ada juga kita boleh panggil dia sebagai precipitation method. Precipitation method. Okey, di mana tindak balas ini adalah antara apa? Okey, soluble salt. Okey, react with. Kenapa adik nangis tu? Aziz, kenapa adik nangis? Awak usik ke? Okay, soluble salt, react with soluble salt. Okay, you will got insoluble salt. Okay, plus soluble salt. So ini tindak balas untuk double decomposition method. Okay, ni recall sahaja balik. Okay. Una, sampai Una umur 20 tahun pun, Una tetap tidur dengan mama nak. Ya. Seronok saya tiba-tiba. Una dah besar pun, Una tidur dengan mama nak. Ya Haziq, awak pun tidur dengan mama juga kan? Kecil-kecil dulu. Tak, saya kecil dulu, saya tidur seorang. Celek. Una juga yang kena. Una. Aduh, saya on mic pula cikgu. Kerja siklin, kerja siklin. Aduh, macam-macam korang. Okay, so is salt soluble? Okay, whether no or yes. Okay, kalau no, double decomposition method, precipitation. Okay, if yes. Okay, you got two answers if yes. Okay, if yes, awak kena tanya balik sama ada got SPA or not. Okay, what is SPA? SPA, sodium. P, potassium. A is not ammonia, is ammonium ion. Okay, if you got this one, so that's why you got yes or no. Okay, kalau yes, okay, awak akan menggunakan titration method. Okay, but if no, okay, you will use acid reaction ataupun neutralization. Okay, itu persoalan dia. Okay, kalau garam ini larut, okay, so kena tanya balik, got SPA or not? Okay, if yes, titration method. If no, acid reaction. Okay? So hari ini first kita masuk dahulu kepada ini. Katakan dia got SPA. Okay, ready? Okay, katakan kalau dia ada sama ada sodium, potassium and ammonium ion. So awak tahulah kaedah dia adalah titration method. Okay, so awak dah belajar tentang titration method before. So what is titration method? Okay, reaction between acid and alkali. Okay, you will got salt and water. Okay, reaction between acid and alkali. Okay, and you will got salt and water. Dan kalau awak ingat lagi, dalam titration method, you need indicator. Okay, what is indicator? Okay, indicator, something ataupun a solution. Okay, solution untuk apa? Solution untuk menunjukkan bahawa sifat dia apa. Itu indicator. Okay, dia special liquid lah. Special liquid, dia boleh bertukar color. Dalam keadaan asid dia lain warna dia.
dalam keadaan alkali warna dia lain. Okay. So ada dua indikator yang biasa ditanyalah sama ada phenolphthalic ataupun methyl orange. Tapi believe me, okay, the question biasanya menggunakan phenolphthalein untuk titration. Even dalam makmal sekolah awak pun menggunakan phenolphthalein. Okay. So untuk soalan ini, untuk penerangan ini, saya suka untuk menggunakan contoh. Okay, kita terus guna contoh. Okay, let us use this example. Okay, kita buat soalan terus senang. Okay, outline or describe the procedure, okay, to prepare sodium sulfate. Okay, biasa markah yang diberi adalah 12 markah lah kalau dalam esei. Okay, macam mana kita nak sediakan sodium sulfate iaitu natrium sulfat. Okay, so first, kalau dapat soalan macam ini, apa yang awak perlu buat? Awak perlu rujuk kepada flowchart. Okay, sodium sulfate. Okay, sodium sulfate. Okay, kita tengok dahulu sama ada sodium sulfate ni soluble ke insoluble. So sodium sulfate soluble. So yes. Okay, kemudian kita tengok balik got spa or not. So dia ada spa. Sebab dia sodium kan, natrium. So yes. So we use titration method. Itu cara dia dalam exam nanti. So awak rujuk kepada flowchart, tengok sama ada dia soluble tak soluble. Untuk apa sebenarnya ni? Untuk kita perlu pilih metod yang betul untuk sediakan garam ini. Okay, so sodium sulfate kita tahu dia adalah soluble, got spa. So the method used is titration method. So awak akan guna kaedah titration. So after choose the method, please do the equation. Why? You need to know what is the ingredient, apa bahan untuk buat sodium sulfate tadi. So sekarang ni kita hanya ada hasil. Sekarang kita tak ada bahan dia apa. So bahan dia kita tak tahu. Yilat kat sini. No. Okay, dia tak ada mudah-mudah dalam exam dia nak bagi awak bahan ini tak. Okay, biasa dia bagi satu hasil, dia tanya apa bahan yang digunakan. Itu soalan yang biasa ditanya dalam exam lah. So awak tengok balik titration method adalah tindak balas antara asid dan alkali. Asid dan alkali menghasilkan garam dan air. Let's recall what asid yang awak dah belajar. Awak dah pernah belajar tentang asid hidroklorik. Nitric acid. Kemudian awak dah pernah belajar tentang asid sulfurik. Satu lagi yang famous adalah CH3COOH, acid ethanoic atau ethanoic acid. This is the famous acid. The famous acid in chemistry syllabus form 4, form 5 lah yang biasa digunakan. So untuk alkali pula, the famous one yang biasa ada 3. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, and the inert gas, the gas is ammonia gas. NH3. This one is 3 common alkali. You will find in chemistry. Then untuk buat solution ni awak tahu sodium sulfate ni. Sodium sulfate apa formula dia?
Na2SO4. Okay. Water, H2O. So ini adalah hasil dia, tindak balas antara asid dan alkali. So asid dan alkali dekat sini awak just isi sahaja. Okay. Who guy give me sodium? Who guy give me sulfate here? Okay, kalau awak tengok dekat asid sini, ada tak perkataan sodium dekat sini? Tak ada kan? Yang ada hanyalah perkataan sulfate. So you know that acid we use here is acid sulfuric. Sebab daripada formula ni awak nampak, oh ada acid sulfuric. Okay, kemudian dia ada sodium. So dekat sini di mana yang ada sodium? So alkali NaOH. So dia guna sodium hydroxide. Okay, lepas tu buat apa? Balancekanlah dia. Buatlah persamaan, awak pun balance lah dia. So kita buat muka seterusnya lah. So awak tahulah. Okay, untuk menghasilkan sodium sulfate tadi, okay, so apa bahan yang diperlukan adalah H2SO4 acid sulfuric bertindak balas dengan sodium hydroxide menghasilkan sodium sulfate and H2O. So this is the equation involved. Okay, so once you got the bahan kat sini, so awak boleh mudahkan lagi lah. Okay, so macam mana kita nak buat ayat? So better you lukis dahulu gambar untuk dapatkan gambaran, okay? Saya bincang melalui gambar untuk dapatkan gambaran dahululah. Okay, so set up for titration. Okay, set up for titration. Macam mana kita nak buat kaedah pentintratan tadi? Okay, kaedah pentintratan yang awak dah belajar sebelum ni, dia ada satu yang panjang ni. So what is this? What is this class? Respon. Apa dia kelas apa ni? Tarik dekat message tu kalau malu. Pipette? This one is pipette? Is it? Is it? This one is pipette? What is this? Name this apparatus. What is this? Are you sure? Ni bukan pipette lah. Apa ni? This one is burette. Amboi, apa korang ni? This one is burette. Okay. 2 decimal places. Okay, burette always fill up with acid here. Okay. Biasanya dalam burette akan diisi dengan acid. So acid apa yang kita guna kat sini? Kita guna H2SO4. So dalam ini ada H2SO4. Dan bawah dia, okay, kita ada, apa nama ni pula? Oh korang ni, apa ni? Kita panggil apa ni? This one beaker, apa dia ni? Tarik dekat message, apa dia tu? Apa dia kelas? Ya Allah. Ya tarik, tak apa kalau malu. Okay, this one is conical flask. Okay, good. Okay, conical flask. Okay, and conical flask biasanya kita isi dengan alkali. So this one, apa alkali dia adalah sodium hydroxide. Okay, itu je ke? Tak, dalam ini juga kita ada indikator. Untuk kita tahu apa perubahannya. Kenapa kita perlukan indikator? Why you need indicator? Kalau awak perasan lah, acid and sodium hydroxide both are colorless.
So kalau awak ada titik-titik je macam mana awak nak tahu dia dah menjadi menjadi neutral. Sebab itu kita perlukan indicator, special liquid that change color. In acid, difference, neutral, lain apa semua lain kan. Okay, so indikator yang biasa kita guna adalah phenolphthalein lah. Kita boleh guna juga metal jingga lah sebenarnya, tapi saya suka ingatkan untuk kita guna phenolphthalein, bergantung pada soalan lah. Okay, so phenolphthalein. So indikator phenolphthalein digunakan. So dalam conical flask ni dah ada sodium hydroxide and phenolphthalein. So apa yang berlaku? So dalam ni dia dah warna merah jambu kan. Okay. So selepas itu apa yang awak perlu buat? Awak akan titrate. Betul tak? Awak akan titrate. Pusing dekat sini awak pun titik-titik masuklah asid ke dalam ini. Titik-titik sampailah phenolphthalein ini bertukar warna. Indikator tadi change color. Okay, so sampai awak stop dekat sini. So awak pun tengoklah, okay berapa? Contohnya sebelum 50 ml. This one is just example dia bukan exact volume. Awak buat eksperimen baru awak tahu. So this one is just example. Katakan dia guna 50 ml acid sulfuric. So bila awak titik, balance dia ada 30 ml. So maknanya berapa asid yang digunakan? 20 ml. So awak tahulah awak menggunakan 20 ml untuk meneutralkan. Okay, sodium hydroxide tadi. So dekat sini apa ayat yang awak boleh buat adalah, okay, so you just titrate until indicator change color. Okay, kalau kita guna phenolphthalein tadi, maknanya warna merah jambu menjadi tidak berwarna. Okay, pink solution become colorless. Okay, that is the indicator. That means it is neutral now. Okay, boleh? Okay, sampailah. Okay, yang ni first lah. Okay, second, awak dah dapat dah. Oh, dalam ni ada. Okay, dalam conical flask tadi sekarang dah ada apa ni? Dah ada di natrium sulfate and H2O and you got indicator tu. Dalam ini sekarang. Okay, dalam conical flask. Okay, so untuk dapatkan sodium sulfate, kita nak tak indicator? Kita tak nak indicator. This one is tricky one lah. Okay. Dia bukan seperti titration yang biasa tu. So sekarang awak nak sodium sulfate je. Awak tak nak H2O. Awak tak nak indicator. So macam mana awak nak buang dua-dua ini? Okay. So this one lah dia punya trik seterusnya. Okay, awak mesti repeat titration without using indicator. Awak mesti repeat balik. Okay, tanpa menggunakan indicator. So kenapa yang pertama tadi awak perlu guna indicator? Supaya kita dapat tahu, okay, first time you use indicator supaya kita dapat rely on indicator nak tahu, oh banyak ni dia bertukar. Banyak ni dia bertukar. So 50 ml, 30 ml dapatlah 20 ml. Okay, so untuk yang seterusnya awak repeat tanpa using indicator, maknanya awak buat balik radas macam ini. Okay, tapi sebab awak dah tahu dah bilangan dia adalah 20 ml, awak just tik. Okay, 20 ml awak stop.
Maknanya 50 kan mula-mula. Awak titik-titik sampai 30 awak stop. Walaupun awak tengok bawah tu tak ada perubahan apa-apa pun. Sebab tak ada indikator kan. Tapi yang pertama tadi, yang menggunakan indikator tadi yang membantu kita untuk repeat titration without using indicator. Okay, so sekarang, saya pergi slide seterusnya. So sekarang bila awak repeat dah, after repeat, now, in your conical flask tadi, ada apa? Ada tambah H2O sahaja. Sekarang ni kita hanya perlu reject H2O je lagi. So macam mana awak nak buang H2O? Paling senanglah buang H2O. Betul tak? So awak just menggunakan teknik crystallization. Okay, crystallization. Okay, this one. Okay, menggunakan teknik pengkristalan. Okay, untuk apa crystallization ini adalah untuk make liquid salt to be make liquid salt to be solid salt. So kita nak buang air tadi. Okay. So apa langkah yang awak perlu buat? Okay, awak perlu pindahkan larutan ini tadi. Awak pindahkan ke dalam crusade ataupun evaporating dish. Bekas penyejat. Maknanya bekas mangkuk penyejat ataupun mangkuk pijar. Okay, untuk apa ni? Okay, supaya awak dapat panaskan. Okay, awak heat dia. Awak panaskan. Tapi please be careful. Semasa awak panaskan dia, jangan terlebih panas. Don't overheat. Okay, tak boleh terlebih panas. Don't overheat this one. Okay, don't overheat. Don't overheat ni apa? Overheat ni sampai awak kering-kering tak boleh. Once awak kering-kering tu dia dah nama lain dah. Dia tak jadi garam dah, dia jadi lain. Contoh paling senang macam ni lah. Gula. Air gula. Awak pun panaskan air gula. Awak sejakkan dia, awak sampailah air gula tu kering. Tapi awak overheatkan gula tu. Okay, mula-mula awak dah dapat dah satu larutan gula tu kan. Gula yang betul tu. Buang air dia dapat gula. Tapi awak overheat dia, awak teruskan pemanasan. Gula itu lama-lama dia jadi hangus, betul tak? Dia dah jadi caramel. So what become caramel, kita tak panggil dia sugar dah, kita panggil dia caramel. Okay, so dia tak boleh jadi gula balik dah. That's why, in this step, please do not overheat. Okay, please do not overheat. Okay, so awak just heat sampai betul-betul apa? This one lah. Heat until saturated. Maknanya awak panaskan sehingga tepu sahaja. Okay, so awak panaskan sehingga tepu sahaja. Okay, lepas awak panaskan secara tepu, okay, so awak tinggallah sikit lagi ni. Okay, awak cool down. Okay, awak sejukkan, cool down, saturated solution, okay, to obtain crystal. Okay, so kita cool downkan dia. Okay, makin lama awak sejukkan, makin banyak kristal-kristal garam itu akan keluar. Okay, lepas awak sejukkan, okay, dia keluar kristal-kristal garam tadi. Okay, so awak tahu dalam ni masih ada air-air dia kan. So macam mana awak nak buat? Awak filter. Yes, you just filter. So awak filter. So air-air tu masih ada lagi lah yang bawah ni. Okay, so awak filter, this one is water lah. Okay,
So awak filter, so this one adalah kristal dia. So this one kristal yang tinggal, kristal apa? Kristal Na2SO4 tadi. Okay. So betul ke semua dah di filter? Tak semestinya kan. So apa yang awak perlu buat, awak bilaskan lagi. Okay, rinse. Okay, rinse lagi. Okay, awak rinse. Okay, sampailah awak dapat semuanya garam sodium sulfate. Dah siap ke? Belum. Mestilah kita kena keringkan dia. Keringkan dia cara yang sama je. Macam yang first tadi awak buat. Apa dia buat-buat? Okay, awak just pressing the crystal between two filter paper. You just sandwich it. Then the crystal, okay, so the crystal will be dry. So inilah langkah-langkah dalam penyediaan untuk titration. So nampak macam banyak tapi awak jangan hafal, awak kena faham macam mana dia berlaku. Okay, so first apa yang berlaku? Titrate dahulu. Okay, kemudian lepas titrate dapatlah macam ni, awak repeat without using indicator. Kemudian lepas tu buat apa pula? Panaskan anti-saturated. Lepas panaskan, cool down sampailah keluar kristal, kemudian filter, rinse and dry. So all of this, okay, ni gambaran saja. Tapi dalam exam, awak tak boleh jawab dalam bentuk gambar. Salah. Okay, dalam exam awak mesti buat dalam bentuk ayat. So this one is the sample answer. Okay, sample answer. Okay, so ayat yang pertama, gambar pertama apa tadi? This one. Okay, daripada gambar itu. Okay, fill up a burette with sulfuric acid 0.05 mol. Contoh. 0.5 kecil sangat, 0.5 mol. Okay, second. Fill up a conical flask with contohnya awak nak guna berapa? Nak guna 50 cm padu sodium hydroxide. Okay. Okay, 3. Lepas tu belum lagi. Sorry. Awak add a few drop of contohnya kita nak guna apa? Of phenolphthalein indicator. Kan dalam gambar yang ini. Okay, so first awak fill up the burette with acid, then you fill up the conical flask with sodium hydroxide, then you added the indicator. Okay, ni ayat dia. Kemudian number 3, okay, titrate until indicator change color. Okay, number 4. Tadi saya kata apa? Lepas tukar color tu awak dah dapat exact amount berapa. So repeat experiment without using indicator. So maknanya awak repeat step 1 to 3 without using indicator. So number 5, heat solution in crucible ataupun boleh juga guna evaporating dish until
saturated. Okay, number 6. Cool down saturated liquid, okay, to form crystal. Okay, cool down saturated liquid to form crystal. Okay, number 7, rinse. Okay, kita bilas crystal tadi using distilled water. Okay, lepas tu number 8. Allah, muat dah tu ni. Okay, number 8. Okay, dry the crystal ni saya terlupa step sini. Filter ni. Filter the crystal using filter funnel. Saya padam lah. Mengarut je ni. Sekejap. Tak tu kan. Benda ni tak cantik. Saya padam step ni dulu supaya awak pun tak tu. Saya tertinggal satu step kat sini. Awak ingat dia kena filter kan? So number 7, filter the crystal using filter funnel and rinse the crystal using distilled water. Okay, number 8. Dry the crystal by pressing between filter paper. Okay, number 9. Buat je equation balik. Equation apa dia? Okay, sodium hydroxide and acid sulfuric. Okay, dapat sodium sulfate and water. So, ini adalah sampel answer. Okay, daripada gambar rajah tadi. So, dalam exam, okay, so awak tentukan metode apa semua. Gambar rajahnya hanya untuk bantu awak saja. So, yang penting adalah this sample answer. Okay, this one is important. Okay, kelas, boleh? Boleh kelas? Boleh atau tidak? Okay, boleh. Okay. So, 12-18. Another one acid reaction. Saya sambung next class. Okay, so untuk hari ini, okay, awak buat latihan ini. Okay. Describe. The procedure. Okay, describe the procedure to prepare potassium nitrate. Okay, potassium nitrate. Okay, boleh? So, buat untuk saya. This one. Okay, describe the procedure to prepare potassium nitrate.
Okay, sudah siap? Boleh hantar. Okay. So, untuk this one, yang acceleration, kalau no spa tu, okay, saya sambung next class. Ada banyak-banyak sangat, awak pula tinggal. Okay, so masa pun dah tamat. So, that's all for today. Okay. Ada sebarang soalan, ada yang tidak faham, boleh